Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. 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 Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ya Rabbal Alamin. Dikaulah zat sesempurna kekuasaan, keagungan, kerahmatan, kemuliaan-Mu ya Rabb, yang menciptakan, Al-Khaliq menciptakan sekalian kami sebagai sebaik-baik insan, sebaik-baik di kalangan makhluk ciptaan-Mu. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah dari sisi-Mu ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, agar kami berusaha untuk meraih, untuk mengenali-Mu ya Rabb, meraih untuk kami ada rasa kasih dan sayang kami, sehingga kami benar-benar menyintai-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Rabb, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Zal Jalali wal Ikram, izinkanlah kami mengenali, mengingati, mengasihi, merindui dan menyintai-Mu ya Rabb, agar kami jua Engkau izin bagi kami mengenali, mengingati, mengasihi, menyayangi, merindui dan menyintai kekasih-Mu Habibullah, kekasih-Mu yakni Nabi Muhammad SAW menjadi kekasih hati kami. Maka daulahkan kalimah-Mu, kesempurnaan sifat-Mu di dalam hati nurani kami, dan daulahkanlah dalam hati kami untuk mengikut ittiba' akan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, agar kami meneruskan rantaian amanah yang telah Dikau pikulkan kepada Nabi kami, kekasih-Mu ya Rabb. Maka kesempurnaan dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasihani, kami berlindung dengan rahmah-Mu daripada kemurkaan-Mu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, pada malam Yaumul Jum'ah ini keberadaan kami dalam 10 hari yang terakhir, mudah-mudahan meraih rahmat, barakah dan redha-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Rabb kami, kurniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kebahagiaan, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami wa qina azaban nar, peliharalah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Sekalian tetamu-tetamu Ramadan al-Mubarak, tetamu malam Yaumul Jumaah ini, yang saya kasihi seluruh ahli keluarga saya dan saya muliakan, saya raikan kita semua keluarga besar dalam audio kuliah ini, yang mana saya muliakan para muallim, para muallimah, pencinta ilmu dan penuntut ilmu yang saban ketika berusaha untuk menimba ataupun menuntut sedikit sebanyak daripada cabang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau tidak sedikit pun, insya-Allah mungkin kalau tidak banyak pun sedikit, ataupun kalau tidak sedikit pun sebenarnya hakikatnya banyak manfaatnya. Bila mana kita hadam satu kalimah sehingga kita faham, halusi, tafahum, memahami kalimah itu, insya-Allah bila kita beramal dengan ilmu pengetahuan agama, faqihu fid din, insya-Allah akan timbullah rasa kita bermakrifah, hikmah daripada bermakrifah kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, seperti mana telah saya janjikan pada malam semalam, kita akan bersua kembali walaupun kita baru selesai menunaikan solatul tarawih, solat rehat-rehat. Maka secara santai pada malam ini kita menyambung kembali dalam kata-kata nukilan Ibn Qayyim Al-Zawji menyatakan ada 10 amalan ataupun langkah-langkah yang boleh kita usaha lakukan untuk kita meraih redha dan cinta kepada Allah. Maka telah dibentangkan beberapa hari yang lalu secara berturut-turut. Pada hari yang pertama, saya telah bentangkan bagaimana langkah awal untuk kita meraih rasa cinta, redha kepada Allah, iaitu pada 3 hari sebelum ini, iaitu pada permulaan itu, langkah yang paling awal memenuhi waktu malam yang sunyi dengan ibadah seumpama bermunajat, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka itu di antara langkah awal untuk kita meraih rasa redha dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua telah dibentangkan malam semalam, iaitu bagaimana langkah yang kedua itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan amalan-amalan sunnah selepas kita telah melakukan amalan-amalan yang fardu, yang wajib dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka langkah yang ketiga, tentatif yang kita boleh masukkan dalam agenda dalam kehidupan saya dan kita semua, untuk kita masukkan satu objektif ataupun amalan yang boleh kita raih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah redha, automatically Allah cinta. Maka pada malam ini langkah yang ketiga ataupun poin yang ketiga untuk meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu ketundukan hati sepenuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan mematuhi segala arahannya. Subhana rabbiyal azim. Bab pada malam ini ataupun tajuk pada malam ini, bagaimana ketundukan hati seseorang hamba kepada Allah akan menyebabkan ataupun sebagai suatu wasilah seseorang itu apabila dia tundukkan hatinya sepenuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu itu dalam masa sama dia mematuhi segala apa yang Allah perintahkan,
maka insya-Allah dia berpeluang untuk meraih redha dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kecintaan kepada hamba-Nya. Bila mana kita ataupun di antara saya dan kita semua berjaya tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita berhajat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dinyatakan muslimin muslimah semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah tertib saya dan kita semua mengikut langkah yang telah digaris pandu oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Ibn Qayyim Az-Zawji rahimahullah menyatakan beberapa langkah. Maka di antara langkah itu pada malam ini, iaitu saya ulang sebut, ketundukan hati saya dan di antara kita, dan dalam masa sama kita berhajat dengan rahmat Allah, menyebabkan insya-Allah Allah akan datangkan ataupun Allah akan campakkan rasa cinta kepadanya. Maka para ulama berbincang apakah maksud hati kita tunduk. Apakah yang dimaksudkan hati kita tunduk? Kita wajib menundukkan bukan sekadar pandangan, tapi hati nurani ini, hati sanubari ini, supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang menafsirkan dengan makna khusyuk yang disebut tundukkan hati itu, ada yang sebahagian para ulama menyatakan dengan maksud khusyuk, rasa tenang kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula ulama yang menyatakan maknanya ketundukan hati itu merendah diri, dengan maksud tawaduk. Dalam bahasa Arabnya tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Menghinakan diri ataupun merendahkan diri. Dan ada yang mengatakan bahawasanya hati kita tunduk itu adalah berhajatnya kita kepada rahmat Allah, dan kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi satu pencerahan pada malam ini, yang dimaksudkan ketundukan hati, wajib kita semua menundukkan hati kita kepada kesempurnaan bagi sifat Allah Azza wa Jalla itu, iaitu dengan maksudnya apa? Secara keseluruhannya, bila kita halusi pengertian yang diertikan oleh para ulama, iaitu kena ada sifat merendah diri, yakni tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masa yang sama mengisafi diri saya dan di antara kita. Kemudian dalam masa yang sama, dengan maksud apa hati kita tunduk itu adalah kita berhajat kepada rahmat Allah. Biasa kan kita pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat kita akan baca suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi, suratul Kahfi. Maka ada di sana tentang kisah asbabun nuzul, tentang kisah ashabul kahfi, yakni pemuda yang Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, pada ayat yang ke-10 dalam suratul Kahfi itu. Maka itu bagaimana mereka berdoa mohon rahmah dari sisi Allah dan memohon petunjuk dalam urusan yang dilakukan ataupun dalam urusan yang mana mereka memerlukan hikmat sokongan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka saya syorkan kita istiqamahkan doa dalam suratul Kahfi ayat ke-10 ini pada malam dan siang.
dalam Ramadan ini. Apatah lagi andai kata pada malam berkenaan kita baca tiba-tiba mengenai dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Khairum min alfi syahr. Jadi sesiapa yang baca suratul Kahfi, biasa dibaca pada malam Jumaat bukan? Tiba-tiba ada di antara kita, terutamanya Ahlul Quran, para penghafaz Quran, Masya Allah, andai kata bukan sahaja dia istiqamah baca suratul Mulk setiap malam, sebagaimana Rasulullah SAW tidak akan tidur melainkan Rasulullah akan baca suratul Mulk. Bayangkan kepada saya dan kita semua, apabila kita istiqamahkan bacaan suratul Mulk pada 10 malam yang terakhir, maka tentulah peluang cerah bagi saya dan kita semua. Allah akan hisab sebagai suatu amalan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kiraan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan itu. Lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik. Jadi siru ala barakatillah, teruskan, istiqamahkan saja. Sebenarnya format untuk menghidupkan malam 10 malam yang terakhir maupun siang dan malam dalam di fasa yang terakhir Ramadan ini, yang setengah yang menyatakan itu pecutan yang terakhir. Jadi sebenarnya bagi mereka yang mendapati yang disebut dalam golongan qanitin, mereka yang tetap taat, insya-Allah mereka berpeluang untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka mengistiqamahkan setiap amalan yang telah dilakukan. Bagi yang telah tenggelam timbul melakukan amal ketaatan ini, maka saya dan kalian semua, antum semua, maknanya pujuk hati ini, kuatkan hati ini, minta ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu, yakni dengan minta pertolongan Allah supaya kita istiqamah dalam melakukan amal-amal ketaatan di sisinya, dan minta bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan hati, rendahkan hati saya ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dengar bagaimana nasihat-nasihat para ulama bagaimana untuk tundukkan hati ini. Kemudian disebut di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala benda dan perkara yang kita mahukan, tetapi bagaimana balasan kita terhadap nikmat yang telah Allah Taala kurniakan itu. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, mintalah apa yang kita mahu. Mintalah apa yang kita mahu. Apatah lagi pada 10 hari yang terakhir Ramadan Al-Mubarak. Istiqamahkan saja munajat kita kepada Allah. Cuma kita mujahadah dalam beramal, tingkatkan berbanding dengan 10 hari yang pertama ataupun 10 hari yang kedua, fasa yang kedua pada sesi Ramadan yang telah kita lalui. Maka kita secara bijaksana, kita tengok cermin diri kita sendiri, betapa banyaknya kita terlepas pandang tentang amal-amal ketaatan. Saya yang bercakap terutamanya, kita semua yang menyaksikan amalan kita sendiri, Allah yang mengetahui, ma'alaikah kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, bagaimana malaikah, 2 pencatat yang mulia itu mencatat, kiraman katibin, 2 malaikah yang mencatat kitab amalan. Subhanallah, tak akan lepas sebarang sepatah perkataan maupun amalan perbuatan, sama ada terang-terangan ataupun secara sir, secara tersembunyi. Subhanallah, secara sama ada amal perbuatan itu berjemaah ataupun secara personal, secara seorang-seorang, nafsi-nafsi.
Subhanallah. Dan tempoh 10 hari di akhir Ramadan adalah tempoh kita berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdua-duaan. Ada banyak masa kita biasa-biasakan ada masa kita berduaan dengan Allah. Terutama pada malam terakhir 10 hari yang terakhir Ramadan. Yang siang ni kita istiqamahkan saja amal-amal ketaatan seumpama solatul jamaah, ataupun amal-amal kebajikan, ataupun amal-amal sunnah, solat sunnah, kita istiqamahkan saja. Subhanallah. Dinyatakan di sini bagaimana para ulama sepakat menyatakan, iaitu mengikut Imam Ibn Qayyim Az-Zawji menyatakan, para ulama sepakat mengatakan bahawasanya di antara definisi tundukkan hati itu iaitu khusyuk. Para ulama sepakat mengatakan bahawasanya khusyuk tempatnya di hati dan buahnya, tandanya terlihat pada anggota badan. Dalam satu makalah ataupun dalam satu nukilan Al-Madarij, Madarijus As-Salikin, pada muka surat yang 134. Dalam satu kitab ini disebut bagaimana para ulama menyatakan bahawasanya ketundukan hati itu tempatnya dalam hati dan buahnya iaitu tanda terlihat pada amal perbuatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan, iaitu khusyuk ataupun ketundukan hati dalam solat adalah hadirnya hati seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan merasakan kedekatannya sehingga hatinya merasa tenteram dan jiwanya merasa tenang, sehingga semua gerakan yakni anggota tubuhnya, anggota badannya menjadi tenang, tidak berpaling kepada urusan lain dan bersikap santun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan seumpama dalam solat dari awal hingga akhir, maka dengan ini akan menghalang ataupun menghapuskan bisikan-bisikan syaitan dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Inilah ruh dan tujuan mendirikan solat, ataupun satu tuntutan ketika melakukan ataupun mendirikan solat. Masya Allah, bagus nukilan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini menyatakan bagaimana kepentingan khusyuk ataupun ketundukan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika solat. Saya ambil contoh himat sokongan dalam satu kitab syarah kitab Ihya Ulumuddin ini. Bagaimana Syekh Jamaluddin Al-Qasami menyatakan, seumpama kita ketika kita membaca pada ayat waqaf dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama, hari pembalasan, maka pada waktu itu sebenarnya hakikatnya janji Allah akan sampai. Maka bagi orang yang berilmu, dia telah menuntut ilmu dan dia telah mendapat penerangan dan pencerahan betapa suatu hari janji Allah yakni berlakunya Yaumul Mahsyar. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, berlakunya kiamah pada sangkakala tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua dibangkitkan hari kebangkitan. Di waktu sesi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama, hari pembalasan. Maka sepatutnya kepada saya dan kita semua, setelah kita menuntut ilmu, kita boleh satu gambaran tasawur secara umum, kita yakin dengan ilmu.
kerohanian kita, batin kita ada satu gambaran, digambarkan berdasarkan beberapa riwayat hadis keadaan yaumul mahsyar itu, dan bagaimana keringat manusia akan tumpah ke bumi mahsyar itu, sehingga kan bagaimana majoriti umat manusia pada waktu itu akan sebahagian besarnya tenggelam dengan peluh mereka. Kerana pada yaumul mahsyar itu ada dinyatakan gambaran bagaimana matahari ini hanya sejengkal di atas kepala. Perasaan ataupun perkara itu benar-benar berlaku, bagaimana kepanasan apabila manusia berhimpun di mahsyar dengan penuh sesak. Kalau kita nak rasa perkara itu satu gambaran bagaimana kita berada di satu perhimpunan, bukankah seumpama kita menyaksikan peristiwa Arafah, di hari Arafah, wukuf di hari Arafah. Mereka yang telah berpengalaman menunaikan haji, bagaimana manusia berhimpun lebih kurang dalam 4 juta manusia berhimpun di hari wukuf di Arafah itu. Itu pun diambil dalam gambaran kasar, secara monitor, secara keseluruhan. Sebenarnya yaumul mahsyar itu lebih dahsyat daripada perhimpunan wukuf di Arafah itu. Bersesak-sesak bagaimana seumpama bagaimana saling tindih menindih. Ada beberapa keadaan digambarkan bagaimana manusia akan saling tindih menindih. Tak ada ruang untuk duduk selesa. Melainkan Allah lindungi beberapa golongan. Seumpama dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di peristiwa yaumul mahsyar itu. Maka pada waktu kita baca pada ayat yang keempat, ketiga, keempat, bermula dengan basmalah, ayat yang pertama, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Kemudian ayat yang kedua, bismillah, basmalah, dengan nama Allah, pada alhamdulillah, kalimah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ayat yang keempat. Bagaimana disebut dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin ini menyatakan adapun kita di waktu itu mengagungkannya kerana memang tiada raja ataupun al-malik pada hari kiamat yang benar maupun yang kecil melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa ketakutan adalah disebabkan kerana kedahsyatan hari pembalasan pada hari hisab, dan di mana dialah yang merajai dan menentukan segala sesuatu pada waktu itu. Al-Malik, yang menguasai hari pembalasan. Malang sungguh kepada saya dan kita semua bila kita solat tarawih, solat yang dinamakan solat rehat-rehat, hati kita ni bertempat di mana? Ini persoalannya. Pentingnya kita seru hati kita, timbulkan satu muskilah dalam diri kita. Dah lama dah solat, dah lama juga puasa, dah berpuluh tahun bagi setengah orang, seumpama kefarduan puasa pada usia akhir balik. Kemudian katalah umur orang tu, seseorang itu umur 60 tahun. Ataupun di antara kita ada 50 tahun. Katalah 40 tahun usia matang. 40 tahun. Akhir balik umur 15, maknanya berapa? Dah 25 tahun solat dan puasa. Namun hakikat puasa tu, tu yang jadi muskilah bagi orang yang untuk meraih rasa khusyuk ataupun ketundukan hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati dia jadi timbul persoalan, ada kebimbangan, betapa hati ni perlu dididik, diasuh, tazkiyatun nafs, persucian hati. Maknanya kena latih tubi hati ni supaya adanya rasa khusyuk dan rasa tunduk dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendengar ayat Allah yang begitu azim, yang bagaimana Allah menzahirkan kekuasaannya di Malik Yaumiddin,
Dan apatah lagi apabila Allah sendiri meneruskan ucapan rasminya dalam ayat yang kelima dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau, kepada dikaulah hanya kami beribadah dan hanya sahaja kepada dikaulah kami memohon pertolongan. Jadi waktu kita ucap sendiri ucapan rasmi, kita sama ada saya di antara kita ada yang menjadi imam, ataupun di antara kita kebanyakannya menjadi makmum di belakang. Sama ada di antara pasangan maupun anak, maupun menantu, maupun cucu, maupun maknanya adik-beradik, dan sesiapa saja yang berdiri sebagai makmum, apatah lagi imam. Apabila sampai pada ayat yang kelima, maka ulama salafus salih, sebahagian salafus salih, mereka menyatakan ada bagaimana daripada salafus salih, sebahagian di antaranya menyatakan rahsia Al-Quran ini berada pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada engkau kami beribadah, hanya sahaja kepada engkau kami memohon pertolongan. Apa rahsia di sini? Maka kita teliti bagaimana syarah para alim ulama yang dinyatakan bagaimana dalam tafsir Ibn Katsir sendiri menyatakan bagaimana bila ayat kelima ini suatu pembebasan diri saya dan kita semua daripada syirik, mensyirikkan Allah daripada sesuatu. Pertama dengan maksud apa tadi? Hanya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita melakukan ibadah solat ataupun ibadah puasa ataupun ibadah amal-amal kebajikan yang bentuknya maknanya amal kebajikan, seumpama kita buat kerja amal NGO ataupun kita infak fi sabilillah, kita wakaf, kita lakukan makna amal sedekah dan sebagainya, sama ada secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Tapi dalam masa sama, satu, pastikan hati kita ini terarah kepada illallah, hanya kepada Allah, kerana Allah. Illallah, hanya saja kepada Allah. Bila kalimah tauhid yang biasa, bagaimana Rasulullah SAW dalam mafhum hadis, sebaik-baik zikir, sebaik-baik zikir, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ada berkaitan dengan mafhum hadis, Rasulullah mengisyaratkan ada 4 hal yang sunnah muakkad dilakukan dalam Ramadan. Jangan terlepas kita semua melakukan hal yang demikian, iaitu salah satunya perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Illallah tu maknanya hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak ada ilah yang diabdikan diri melainkan dia Allah, illallah. Maka pada ayat yang kelima dalam suratul Fatihah itu hakikat tentang bagaimana salafus salih mengisyaratkan itu adalah rahsia Al-Quran. Rahsia Al-Quran yang jumlah ayat Al-Quran ada 6,236 ayat. Biasa kita faham, maknanya kebanyakan kita faham 6,666 ayat. Itu pandangan yang masyhur. Namun yang lebih rajih, yang lebih kuat dan berdasarkan rujukan pakar yang alim tentang disebut golongan umul Quran, ahlul Quran, ahlul Qura, mereka menyatakan secara rajih pandangan mereka, iaitu jumlah ayat Quran ada 6,236 ayat. Masya Allah. Maka dalam ayat itu, dalam angka itu ada satu rahsia Quran berada pada ayat yang kelima ni. Maka
ketundukan dan rasa rendah diri, ataupun dengan rasa yang disebut tawaduk, kepatuhan hati kita. Dan bila hati kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan terpancar pada amal-amal perbuatan. Amal-amal perbuatan. Sehingga hati ini, hati sebagai raja. Tadi dinyatakan bila sebelum sampai pada ayat kelima disebut Malik Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Maka Allah juga memiliki hati ni. Allah yang memiliki hati manusia ni. Maka pada waktu itu, bila mana kita sampai pada ayat yang kelima, pada ayat Iyyaka na'budu, maka di waktu itu kita sebenarnya wajib mengakui bahawasanya kita ini lemah, sangat memerlukan dan tidak memiliki daya dan kekuatan dengan mengungkapkan ataupun mengucapkan pada ayat yang seterusnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Maknanya pada maksud ayat yang kelima ini, dalam masa yang sama Allah menzahirkan dialah Al-Malik yang wajib kita abdikan diri tanpa disekutukan dengan sesuatu apa pun. Siapa yang memahami ayat Allah, seumpama dalam hakikat dalam suratul Fatihah ini, baca tadabbur dan baca tafsir dan dengan syarah dengan kepelbagaian kitab tafsir, maka akan dari segi pengetahuan ilmunya, dari segi kejiwaannya, ilmu ni nur, cahaya, dia akan masuk dalam lubuk hati ni. Bila kita beramal dengan ilmu, dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbulnya keimanan. Akan timbullah makrifah, iaitu pengenalan kita kepada Allah, yang merupakan di antara sifat Allah Al-Malik, yang memiliki hati. Al-Malik yang memiliki hati. Maka subhanallah, bila sampai pada wa iyyaka nasta'in, disebut pada waktu itu kita wajib meyakini serta membenarkan dalam hati bahawasanya sebenarnya ketaatan yang kita lakukan selama ini adalah semata-mata kerana pertolongannya. Hal ini kerana kita telah dilimpahi nikmat dan kurniaan yang sebesar-besarnya. Kita telah diberi pertolongan untuk mentaati Allah dengan sebaik-baiknya, dan kerana itu kita wajar berterima kasih dan taat kepada Allah, yakni dengan maksud tunduk dan patuh. Hati saya dan kita semua kena tunduk dan patuh, kena tawaduk dengan Allah. Sebenarnya Allah yang tolong, pasal kita, Allah beri pencerahan, maknanya beri petunjuk, al-huda. Kemudian memberi al-bayinah. Dalam masa sama, Allah yang sama itu memberi penerangan bagaimana Quran sifatnya al-furqan, membezakan yang hak dan yang batil. Bila mana seseorang hamba kepada Allah, dia memahami metod ataupun bagaimana sukatan disebut manhaj, didikan tarbiyah Allah kepada Rasulullah SAW, Masya Allah, maka hikmah itulah akan diperoleh kepada sesiapa yang Allah pilih ataupun Allah kendaki diberi kefahaman agama padanya. Sebenarnya seseorang yang diberi kefahaman agama, maka sebenarnya hakikatnya dia diberi kebaikan yang banyak pada diri dia sebenarnya. Jadi subhanallah, berkaitan dengan ketundukan hati saya dan di antara kita ini, sebenarnya dia akan membuahkan hasil pada amalan. Dia akan membuah hasil. Saya ulang balik bagaimana Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, hati ni ibarat raja, ibarat sultan. Bila dalam keadaan iman yang benar, hati ini terpaut kepada iman yang benar, akidah yang salim, akidah yang sahih, kemudian ibadah yang sahih, akidah yang salim, yang sejahtera.
hati yang sejahtera, Masya Allah, dia akan menyebabkan sultan ataupun raja ni akan memerintah dengan baik sekali. Arahan akan diberi kepada telinga yang mendengar. Telinga, mata, lidah, tangan, kaki ni semua anggota disebut, katalah sultan di atas sekali bila memerintahkan anggota-anggota maknanya pembesar-pembesar ataupun anggota ejen pelaksana, adanya maknanya orang-orang di bawah tanggungan raja itu, maka kebiasaannya bila raja memerintah, yang lain semuanya kena taat. Apatah lagi kalau raja itu, sultan itu berhati baik, mengikut suluhan ilmu Allah, maka subhanallah, hati yang disifatkan sebagai sultan ataupun raja itu, dia akan mengarahkan pemikiran, akan otaknya berfikir dengan pemikiran yang baik. Kemudian hati yang sultan, yang diibaratkan sultan tadi, akan memerintahkan mata diarah melihat yang mendatangkan manfaat di akhirat nanti, meninggalkan amal-amal yang tidak mendatangkan faedah ataupun merosakkan diri ketika di akhirat nanti. Di dunia lagi, maknanya apabila hati ini bersih, suci, bersih, Masya Allah, dia akan membuahkan amal-amal ketaatan. Ini rahsia bagi hati. Dan disebut di sini para ulama ada menggaris pandu kepada kita, ada beberapa perkara sebab-sebab untuk jadikan hati kita ini tunduk ataupun dalam masa yang sama khusyuk ataupun tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada cara dia. Di antaranya, yang pertama, kita merasai bahawasanya kita ini fakir dan sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keperluan yang sangat mendesak. Dan apabila pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah barulah kita benar-benar akan tunduk kepada Allah. Ini bagaimana cara? Yang pertama digaris pandu oleh para ulama, iaitu kita kena rasa kita ni fakir. Mana taknya kita ni kan daripada belum ada kepada ada. Daripada belum ada kepada ada. Walaupun dalam masa yang sama Allah ciptakan kita di alam roh. Sejak azali kita dihimpunkan, sebelum disenyawakan di bumi ini, dikembangbiakkan, kemudian lahir ke dunia yang fana ini, sebenarnya telah tercipta semua, termasuk saya dan semua kita yang menyaksikan pada malam ini, telah berhimpun di alam roh. Di waktu itu Allah minta ikrar kita. Allah sebagai pencipta bertanya kepada seluruh para roh itu, siapakah Rabb ataupun Tuhan bagi sekalian makhluk ciptaannya, terutamanya kita sebagai insan yang Allah ciptakan sebagai roh ciptaan Allah itu. Maka manusia pada waktu itu, roh semuanya beriman kepada Allah, bahkan Allah sajalah, Allah lah Tuhan ataupun Rabb sekalian insan dan sekalian seluruh alam ini. Subhanallah, apabila kita lahir ke dunia, timbul fitnah, hidup di dunia ini Allah datangkan sebagai satu ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu, siapa yang lebih baik amalnya. Dialah yang maha perkasa dan maha pengampun. Sama ada seseorang itu berpangkat, sama ada seseorang itu berharta, sama ada seseorang itu maknanya berpengaruh, ataupun dia memiliki kekuatan, ataupun mempunyai maknanya dirupa paraskan cantik, rupawan, segak, hatta maknanya dia sebagai seorang yang berilmu,
maka kesemua juzuk itu sebenarnya betapa hakikatnya semuanya daripada belum ada kepada ada. Termasuklah diri orang tu sendiri. Daripada belum ada kepada ada. Mana ada orang terus jadi kaya, terus ada aset yang bernilai tinggi, melainkan maknanya dia daripada bawah. Dia daripada bawah dia naik. Maknanya benarlah para ulama menyatakan kita ni fakir. Kita ni fakir, cuma mewarisi. Allah bagi pinjam. Daripada belum ada kepada terciptanya kita, kemudian dilengkapi kehidupan ini dengan macam-macam kenikmatan. Cuma dalam dua kenikmatan sama ada diberi nikmat ataupun merupakan nikmah. Nikmah ini sebagai satu yang maknanya berlawanan dengan nikmat. Nikmat ini kita guna pakai sebagai rasa syukur kepada Allah. Tapi nikmah itu bertukarnya. Pemberian itu sebagai satu fitnah, ujian buat seseorang itu. Diberinya harta, diberinya pangkat, diberinya kekuatan, diberinya kecantikan, kesegakan, ataupun diberinya keilmuan. Rupanya hati semua di antara kita ni kena tunduk. Kenapa? Allah yang bagi pinjam. Tapi itulah dia. Insan ini apabila diberi, dinaik-naikkan, waktu itulah sebenarnya fitnah. Zon di waktu yang selesa itulah fitnahnya. Di waktu kita susah, Masya Allah, panjang syarah sebenarnya dalam pengertian tundukkan hati ini, sehingga dalam masa yang sama untuk kita kena faham kita meraih rahmat dari sisi Allah. Dan bagaimana disebut di sini pergantungan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib benar-benar tundukkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan ia akan berlaku dalam semua keadaan. Waktu kita suka, waktu kita senang, dan waktu kita susah, mesti ada perasaan ini. Perasaan apa? Perasaan fakir. Perasaan maknanya Allah yang tolong, Allah yang beri, Allah yang kurniakan, Allah yang bagi pinjam. Maka semuanya datang daripada Allah. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, samalah tu. Sama ada senang ataupun waktu kita susah, waktu keadaan macam mana pun keadaan, subhanallah, semuanya di kalangan insan ini dia wajib mengetahui hakikat betapa Allah jadikan kehidupan ini hanya sementara. Dan disebut, tetapi kalau kita lihat hari ini, bukan saya, isi kitab ini menyatakan demikian. Kalau kita lihat hari ini, masyarakat di saat kesusahan mereka sahaja harus di saat masyarakat, di saat kebanyakan orang di saat kesusahan mereka sahaja baru teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada waktu senang dan ketika tiada masalah apa-apa, mereka kurang ataupun tidak mengingati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan orang yang kufur akan nikmat Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencerca pada orang-orang yang kufur sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65. Dinyatakan secara mafhum ayat di sini, bagaimana dalam pada itu apabila mereka naik bahtera di lautan, iaitu menemui sesuatu bahaya di lautan, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke dataran, mereka berlaku syirik kepadanya. Al-Ankabut ayat yang ke-65. Ini gambaran orang yang golongan yang kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan, katakan di sini bahawasanya mereka itu hanya mengenali Allah di saat terdesak. Mungkin ada sebahagian di antara kita pada hari ini bila terdesak baru mencari Allah. Tidak pernah mahu menjejak kaki ke masjid, sehingga kan imam pun mereka tidak kenal.
Bila ada masalah baru nak datang ke masjid, baru nak tanya siapakah imam, sedangkan orang yang ditanya itu adalah imam masjid. Maknanya secara automatiknya kita boleh tahu bahawasanya dia ini tidak pernah turun ke masjid, baru mari untuk cari imam jika ada kes-kes tertentu. Ini contoh nukilan pengarang kitab ini, bagaimana ada di antara manusia ni oleh kerana sibuk punya urusan, tiba-tiba jarang sekali ada orang memang hal-hal tertentu saja dia jumpa imam ni. Sehingga kan bila terdesak, contoh ada kematian, barulah cari imam. Barulah cari imam. Jadi kes ini benar-benar berlaku dalam beberapa kes sebagai pengajaran, sebagai mauizah ataupun mengambil ibrah pelajaran. Maka ini contoh di antara manusia yang lalai kerana disibukkan dengan harta. Bagaimana harta ni apabila bersarang, sedangkan ada juga orang yang berharta, hartawan, billionaire, jutawan ataupun million ataupun billionaire, mereka alhamdulillah sebahagian daripada orang kaya raya Allah campakkan rasa syukur. Itu different. Ini bezanya manusia yang bagaimana mereka adun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mengikut jalan yang Allah telah garis pandu. Sebenarnya di antara langkah yang boleh kita tundukkan hati kita ini, iaitu apabila kita membaca ayat-ayat Allah ataupun membaca hadis-hadis Nabi SAW ataupun membaca kisah-kisah sirah. Bagaimana sahabat-sahabat, adanya di kalangan sahabat yang hartawan, yang harta mereka sampai bilion pada waktu itu, zaman mereka. Siapa tak tahu, siapa tak kenal, ataupun kita boleh susuri sirah bagaimana kisah tentang Abdul Rahman bin Auf. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang berharta. Namun bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Membenarkan apa saja yang Allah perintahkan. Subhanallah. Apabila datangnya seruan jihad, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut haknya. Di waktu itu, subhanallah, dengan ketundukan hati, hati Abu Bakar As-Siddiq meletakkan harta ni pada tangannya, bukan pada hatinya. Mana buktinya? Apabila dia menginfakkan sebahagian besar hartanya, keseluruhan hartanya di jalan Allah, diserahkan kepada Allah sebagai suatu pinjaman yang maknanya Allah bagi pinjam, kemudian dia menyerahkan kepada Allah. Wasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia serahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga kan tentang ayat dalam surah Al-Lail itu, di penghujung surah Al-Lail itu ada kisah, ada kisah bagaimana yang disebut, maksud ayat yang penghujung dalam surah Al-Lail itu sebenarnya dimaksudkan orang yang bertakwa, yang menginfakkan dengan sepenuh hartanya, sepenuh hati dia, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah sebut dalam akhir surah Al-Lail itu. Seingat saya, bila kita baca surah Al-Lail ini, kita akan terkenang seorang insan yang maknanya yang begitu mulia hatinya, tunduk dan patuh, dalam keadaan yakin dengan janji Allah, dia menginfakkan. Sehingga disebut, cuba ingat balik dalam penghujung surah Al-Lail itu. Surah Al-Lail, wal-laili iza yaghsha wan-nahari iza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha innal ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda, bagaimana Allah beri keredaan. Menilai maknanya pemberian, sehingga sifat Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, tak ada seorang pun yang dia tinggalkan bakti, maknanya dia tidak menyusahkan orang, melainkan sifat Abu Bakar As-Siddiq ini dia selesaikan hubungan dengan manusia, dia tidak terhutang budi dengan sesiapa saja, dan di waktu itu dalam masa sama dia mengalirkan harta dia di jalan Allah, sehingga Allah nyatakan pada penghujung surah Al-Lail itu, bagaimana Allah meraihkan dengan memberi keredaan atas apa yang telah diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, yang Allah redha itu. Subhanallah. Jadi untuk malam ini secara khulasahnya, sebenarnya panjang cerita lagi, Tadi kita tutup dengan bagaimana untuk tundukkan hati ini, iaitu keduanya, biarlah kita sendiri bersaksi, merasai, menjiwai bahawasanya kita sangat cuai terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang berani mengatakan saya sudah perfect ataupun saya sudah sempurna. Semua hak Allah telah saya lakukan. Tidak. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW larang daripada kita mencabar Allah. Bagaimana ada satu kisah benar. Kisah benar. Untuk memberi faham kepada saya bagaimana untuk menundukkan hati ini, iaitu jalan yang kedua, iaitu biarlah kita sendiri bersaksi, merasai, menjiwai bahawasanya kita sangat cuai terhadap arahan Allah. Maknanya kita menginsafi, kita ni lemah, kita alpa, lalai, leka daripada memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ada di antara saya dan kita semua merasakan diri saya ini, ataupun di antara kita dah merasa kita dah cukup dah, aku ni dah sempurna dah baik dah, dah soleh dah, dah kira okey dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya pernah Nabi Muhammad SAW melarang bagaimana seorang sahabat seumpama mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tutup dengan kisah benar berlaku ini, iaitu bagaimana seorang sahabat bahawasanya ketika dalam keadaan sakit, sehingga kan sakit dia tu sehingga kan menyebabkan tubuh dia macam anak ayam yang tercabut bulu. Jadi kurus kering. Macam jadi sakit yang dalam keadaan sakit yang menimbulkan suatu sehingga kan keadaan tubuh badannya lemah longlai, sehingga kan diibaratkan seumpama anak ayam yang tercabut bulu. Jadi tak ada apa-apa. Kalau orang Kelantan sebut, maknanya kurus kekek, kurus kering, maknanya tak ada apa dah, lesu, badannya lesu, lemah, badannya kurus dan nampak tulang. Kemudian bila mana Nabi SAW menziarahinya, Rasul bertanya kepada sahabat ni, boleh jadi kamu ada meminta sesuatu kepada Allah? Maka sahabat ini menyatakan kepada Rasulullah, iaitu apa yang berlaku memang benar. Dengan sifat dia telah, aku ni kata dia, sahabat ini menyatakan, saya terlalu takut kepada Allah, sehingga kan dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya ke atas dunia ni, di ketika di dunia ini. Seorang sahabat ni dia berdoa ketika dia sakit yang
dia pernah berdoa, dia pernah berdoa sebelum sakit, dia pernah berdoa. Dia merasakan diri dia pendosa, dia bersalah. Maka dia berdoa, dia berdoa, ya Allah, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya ketika di dunia ini lagi. Maka bila mendengar kenyataan sahabat ini, Rasulullah menyatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kamu tidak mampu dan kenapa kamu berdoa seumpama itu? Kenapa kamu berdoa seumpama itu? Sebenarnya kamu tidak akan mampu. Tidak mampu apa maksudnya? Apabila kita berhadapan dengan orang, kita boleh kata, hukumlah saya. Orang itu pun melihat kita dengan perasaan kesian dan maafkan kita. Kalau hubungan dengan manusia, kita sama lebih kurang dengan kawan dan sebagainya, maka kita minta maaf, maka timbul perasaan ihsan, kawan kita boleh maafkan kita. Itu kita dengan manusia. Tapi bila urusan dengan Allah, seumpama kamu mencagarkan diri kamu, tetapi apabila dia meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum saya di dunia ini sebelum saya pergi ke akhirat, maka Nabi berkata, si fulan, sebenarnya hakikat diri kamu tidak akan mampu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala perkara. Boleh jadi dia berkata begitu sebab dia tidak tahu dia berdosa. Mungkin dia menganggap dia tidak ada dosa dengan Allah dan dia tidak ada kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui dengan segala perkara, dia berikan ujian kepadanya sakit yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah berkata, sepatutnya kamu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sepatutnya doa yang aulawiyat kita doa, iaitu, ya Allah, kurniakanlah kebaikan, kebahagiaan kami di dunia, dan kurniakanlah kebaikan, yakni kebahagiaan kami di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sepatutnya doa dengan doa sedemikian. Bukan minta supaya Allah ni seolah kita mencabar. Sahabat ni seolah dia mencabar Allah, sedangkan dia tak tahu tentang hakikat. Bila dia melakukan satu amal, apakah dia benar-benar menyempurnakan amal itu? Sedangkan dalam menyempurnakan amal perbuatan itu, ada juga salah laku. Sebagai hamba kepada Allah, Allah ni Al-Alim, dia mengetahui sudut pandang dalam hati saya dan kita semua. Dan betapa ramainya manusia, dia tidak memahami hakikat betapa Allah ni kalau dihisap, Allah akan hisap seadil-adilnya. Dalam surah Al-Takasur, surah Al-Takasur, pada penghujung surah Al-Takasur, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kelak kamu akan ditanya satu-satu nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu. At-takasur itu maknanya berlumba-lumba, bermegah-megah dengan pencarian harta, benda dan sebagainya. Berlumba-lumba dalam dalam menghimpun harta ataupun urusan dan sebagainya. Tiba-tiba pada akhir ayat ujung dalam surah At-Takasur itu, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kelak kamu akan ditanya satu persatu. Akan ditanya, bukankah tidak akan melangkah berdasarkan riwayat hadis, tidak akan melangkah seorang muslim, seorang yang beriman, seseorang tidak akan melangkah seseorang itu di akhirat, di mahsyar nanti, melainkan kesemua saya di antara kita semua akan ditanya dengan empat persoalan wajib kita akan jawab. Pertama, salah satunya di antaranya iaitu tentang harta. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu habiskan, kamu uruskan. Kemudian dia tanya tentang usia tempoh, usia kita, umur kita. Kemudian di antara yang akan ditanya usia muda.
kemudian akan ditanya juga, iaitu tentang ilmu. Dari mana kamu tuntut, bagaimana kamu lakukan ataupun kamu amalkan tentang ilmu yang kamu dapat. Subhanallah. Maka pada waktu itu bila 4 persoalan ni pun dah kira berat dah. Bagaimana seorang sahabat ini, alhamdulillah, bila Rasulullah bagi pencerahan balik kepada dia, tidak berbaloi kita seolah nak mencabar Allah, nak hukum kita. Kita ini dihukum, maknanya seolah kita nak tunjuk, maknanya kita ni biar Allah adili kita. Adili kita. Sebenarnya ayat-ayat macam itu sebenarnya tak berbaloi, kerana sebenarnya kita sendiri tidak memahami hakikat diri kita ni benar-benar dalam taat ke, benar-benar telah soleh ke, benar-benar seorang yang bertakwa ke, kita sendiri tak tahu. Yang mengetahui al-alim, yang mengetahui. Betapa penghujung ini saya maksudkan, kadang-kadang amalan manusia diangkat sampai ke langit ke-7. Tiba-tiba dalam perjalanan nak sampai ke hadrat Allah, dalam sesi malaikat bawa naik amalan ini, tiba-tiba Allah kata tahan. Allah perintah malaikat tahan. Yang naikkan amalan pada hari Isnin dan Khamis itu ditahan. Ditahan Allah, maknanya Allah perintahkan pergi campakkan ke muka si pelaku itu. Malaikat naikkan amalan itu dengan keadaan yang berseri-seri, bercahaya-cahaya. Tiba-tiba naik melepasi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tiba-tiba ketika hampir dengan kehadrat Allah, Allah saja naikkan amalan itu, Allah izin naikkan amalan, tiba-tiba sampai ke hadrat Allah. Dalam perjalanan itu Allah kata, Allah perintahkan malaikat pergi campak kepada muka si pelaku, kerana dia buat bukan kerana aku. Kejujuran, keikhlasan bukan pada lidah, tapi dia merupakan batin, ketundukan hati, kekusyukan hati, ketulusan pada hati nurani kita. Allah saja yang tahu. Bab niat dan sebagainya. Wallahu alam. Sekadar ini untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada besok pagi pukul 9.30 lebih kurang itu, 9.30 pagi besok waktu duha, ataupun pukul 10, antara 9.30 pukul 10 saya akan bersiaran di alam maya ini atas permintaan tajaan Masjid Kampung Paya di Port Dickson. InsyaAllah untuk maknanya saya akan mengulas tentang yang dimaksudkan bagaimana sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan dengan lidah, hati dan amalan. Jadi tajuk besok cantik. Untuk di antara untuk meraih redha dan cinta kepada Allah, iaitu poin yang besar juga, iaitu sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dengan lidah, hati dan amalan. Jadi sesiapa yang mengikuti sesi ini, InsyaAllah boleh bersambung pada pagi besok. Jadi bayangkan kalau tertib bersama saya untuk kita memahami langkah demi langkah sampai tahap Allah redha, sehingga Allah akan campakkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. 10 hari yang terakhir ini kita penuhi dengan langkah demi langkah amalan-amalan yang berkaitan dengan pengisian Ihya Ramadan, juga menyempurnakan usaha kita untuk mendekatikan diri kita semua kepada Allah, sehingga Allah bersihkan hati saya dan kita semua. Mudah-mudahan sangkaan baik kita kepada Allah, sangkaan baik kita sesama insan, insya-Allah kita lapangkan dada, minta maaf atas kesalahan, kemudian maknanya memaafkan kesalahan-kesalahan insan ini. InsyaAllah waktu itu kita delete, buang sifat-sifat mazmumah, insyaAllah. Mana kita masukkan, bila delete, buang sifat-sifat yang keji, yang merupakan yang tidak baik dalam hati, kemudian insya-Allah akan bersaranglah masuknya maknanya pengisian kerohanian hati ini akan bersarang dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi insya-Allah kita bersambung besok pagi lebih kurang pukul 9.30 pagi ataupun pukul 10.
InsyaAllah saya akan bersiaran dengan membawa maksud, iaitu langkah dan amalan yang keempat, iaitu sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan dengan lidah dan hati serta amalan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Sebelum tidur, bagi yang belum baca surah Mulk, bacalah. Sebelum tidur juga, bagi sesiapa yang nak meraih redha Allah, rahmat Allah dari sisinya, rahmat dari sisi Allah, maka bacalah seumpama ittiba qauliyah Nabi SAW. Bacalah Sayyidul Istighfar, kemudian sebagaimana tertibnya baginda Nabi SAW, baca ayatul kursi, baca amanah Rasul 2 ayat akhir dalam suratul Baqarah, dan apa salahnya kita angkat tangan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kita sapu anggota tubuh ini. Kemudian kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW, kena berdoa sampai landing time tu, rebahkan bismikallahumma ahya wa amut, kemudian tauhid la ilaha illallah. Masya Allah, sesiapa yang melakukan demikian, apatah lagi bila sampai pada malam ketentuan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, seumpama dia telah istiqamahkan sepanjang hayat hidup dia amalan sunnah itu. Sunnah muakkad, sunnah yang dituntut, sunnah yang sangat dituntut, tak buat rugi. Kata kenapa Allah akan hisap amalan itu seumpama gandaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya sepanjang hayat kita telah melakukan amalan-amalan sunnah yang menepati sunnah Nabi SAW. Jadi cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.